agar kita dapat beramal dengan zikir-zikir dan doa-doa, amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang telah ditinggalkan oleh para ulama untuk kita amalkan. Jadi pada pagi ni kita menyambung dalam muka surat 140 kan? Ya, 140. Tentang masih lagi berkenaan dengan zikir-zikir, bacaan-bacaan dalam solat dan juga bacaan-bacaan dalam ibadat ni. Kita nak bincang masih dalam solat dalam bab membaca tahiyat. Bulan yang lalu kita melihat tentang membicarakan perkara tasyahud, bagaimana duduknya dan cara yang sebaik-baiknya. Duduk kita kata ada duduk iftirash, ada duduk tawaruk, duduk macam tahiyat awal kita duduk itu. Kemudian kita disunatkan membaca tahiyat awal, baca bacaan tahiyat awal, dan tahiyat akhir kita baca tasyahud yang menjadi wajib. Jadi hari ini kita nak lihat bacaan tahiyat yang wajib bagaimana. Ya, kerana bacaan tahiyat ini adalah rukun. Cuma dia ada yang sunat dan ada yang wajib. Yang mana sunat, yang mana wajib kita baca. Yang mana kalau kita tinggalkan, kalau orang tu tak hafal, dia boleh tinggalkan. Dia boleh tak baca kerana ianya sunat. Itu yang kita nak lihat tentang tahiyat hari ini. Jadi dalam muka surat 140 tu sampai bab fasal tu kan. Jangan cari fasal lah. Faslun maksudnya satu perkara, satu bab. Adapun lafaz tasyahud yang at-tahiyat tu, maka telah sabit lafaznya daripada Nabi SAW 3 tasyahud. Ada 3 cara Nabi baca tahiyat. Ya, daripada Nabi. Kalau puan-puan tengok ni, di sini ada banyak bacaan tahiyat yang sebahagiannya adalah daripada apa yang sahabat sebut dia baca, dia tambah apa yang dia baca. Tapi ada 3 ni memang daripada Nabi. Ya, ni kita nak tengok. Lafaznya daripada Nabi SAW 3 macam tasyahud. Yang pertama, apa yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud daripada Rasulullah SAW. Bacaannya at-tahiyatu lillah wa salatu thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tu lafaz yang pertama. Boleh tengoklah kita baca yang mana. Kita tengok yang kedua, riwayat daripada Ibnu Abbas. Yang tadi riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Yang ni riwayat daripada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas daripada Nabi SAW, baca tahiyat bagaimana? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia tak ada abduhu wa rasuluh. Dia ada sedikit perbezaan. Adalah bacaan awalnya pun ada perbezaan sedikit. Dan hujungnya dia tak ada abduhu wa rasuluh. Yang ketiga yang Nabi buat daripada Abu Musa al-Ash'ari. Dia kata daripada Rasulullah SAW iaitu at-tahiyatul thayyibat. Dia yang tadi at-tahiyatul mubarakatus salawat. Yang ni at-tahiyatul thayyibat. As-salawatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiga-tiga ni adalah lafaz tahiyat yang Nabi buat berdasarkan hadis yang sahih daripada Ibnu Mas'ud, daripada Ibnu Abbas dan juga daripada Abu Musa al-Ash'ari. 3. Sebab saya tekankan 3 kerana selepas ni dia akan sebut 3 ni lah yang paling afdal daripada yang lain-lain. Dia ada di belakang nanti. Kemudian kita tengok yang bawah tu. Selepas Abu Musa al-Ash'ari dia kata, kami meriwayatkan daripada Sunan Baihaqi dengan isnad yang bagus. Daripada Al-Qasim dia berkata, saya telah diajar oleh Siti Aisyah. Katanya inilah tasyahud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni
kata sahabat ni, iaitu Al-Qasim tadi dia kata, saya telah diajak oleh Siti Aisyah. Yang tadi dia sebut, dia ambil terus daripada Nabi. Yang ni dia belajar dengan Siti Aisyah. Tak salah. Maksudnya kekuatan hadis tadi yang disebut. Jadi dia kata dia ambil daripada Siti Aisyah. Inilah tasyahudnya. At-tahiyatu lillah. Dia terus at-tahiyatu lillah. As-salatu wa salawatu wa tayyibat. Assalamualaikum. Sampailah habis dia baca. Ya, kita tengok je. Perempuan ni, saya yakin pun perempuan tak hafal semua pun nanti. Yang satu tu je kan. Ni sebagai ilmunya sahaja. Kemudian, dan ini dah adalah faedah yang baik tasyahud Nabi sama dengan tasyahud kami, kata dia. Kami meriwayatkan daripada Muwatta, pada Muwatta Imam Malik, karang Imam Malik, Sunan Baihaqi dan selainnya, dengan isnad sahih daripada Abdul Rahman bin Abdul Qari, bahawasanya dia mendengar Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika dia berdiri di atas mimbar sedang mengajar orang ramai membaca tasyahud. Katanya, katakanlah. Yang ni apa dia? Sayyidina Umar dia ajar orang baca tasyahud. Dia kata, baca yang ni. Yang ni Sayyidina Umar. Apa dia? At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu salawatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mula dia pun dah lain at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah. Mula dia pun lain. Ini apa dia? Sayyidina Umar ajar. Ini yang orang timur orang kata, yang orang kata bid'ah tu kan. Jadi Sayyidina Umar dia tambah ni, bid'ah tak? Itu maksudnya yang disebut bid'ah ni, ada bid'ah yang boleh, ada bid'ah yang tak boleh. Kan bid'ah yang bersesuaian dengan agama berasaskan dalil-dalil tertentu, boleh. Yang tidak ada asas dalil pada agama, maka ia tak boleh. Itu bid'ah. Sebab tu dalam pembahagian ulama membahagikan bid'ah itu, ada ulama bahagikan bid'ah halal, haram, makruh, harus, wajib, sunat. Ada ulama membagikan bid'ah kepada hasanah, dolalah, yang baik dan yang sesat. Sebab tu Sayyidina Umar ni, dia banyak buat perkara-perkara, contohnya sembahyang tarawih berjamaah kan. Nabi buat seorang-seorang, tetapi zaman Sayyidina Umar dia buat berjamaah sampai disebut dalam satu kata-kata dia, ma ahsana, betapa baiknya, ma ajmala hazil bid'ah, betapa baiknya bid'ah ini. Bila para sahabat sembahyang tarawih berjamaah. Zaman Nabi yang seorang-seorang. Bila start bermula zaman Sayyidina Umar, maka dia mula sembahyang tarawih berjamaah. Sebab tu kalau kita tarawih seorang-seorang rasa-rasa banyak buat kan, banyak tertinggal. Kan? Mujurlah buat berjamaah, dia semangat dia lebih sikit. Kalau buat seorang-seorang di rumah, lepas kena cendol, lepas kena segala pulut bungkus lah apa dengan kita-kita bungkus. Kan dia tak buat. Jadi sebab itulah Sayyidina Umar buat. Yang ini tahiyat. Dia bukan kata-kata daripada Rasulullah. Sayyidina Umar ada tambah-tambah. Ni yang kita nak sebut bid'ah yang hasanah. Sayyidina Umar buat. Tu satu, Sayyidina Umar. Kemudian dia kata bawah tu, kami meriwayatkan daripada Muwatta bin Malik, itu yang tadi, yang lain pula kan. Baihaqi dan selainnya dengan isnad sahih daripada Siti Aisyah bahawasanya dia bila bertasyahud membaca. Yang ni Sayyidina Aisyah, bila dia tasyahud, dia baca yang ni, yang bawah sekali tu. At-tahiyatu tayyibat, as-salawatu zakiyatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dia lain pula. Kan kalau yang lain-lain tu hujungnya semua asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ni Aisyah baca hujungnya ibadillahi salihin. Beza. Dia sebut apa dia? Tahiyat yang dibaca oleh Siti Aisyah. Satu. Ya. Jadi dia ada lagi ni.
dalam satu riwayat daripada Siti Aisyah dalam kitab-kitab tersebut, iaitu baca lagi tahiyat lain. Mari bawah lagi dalam muka surat 143 kan. Kami berikan dalam Muwatta' Malik, Imam Malik bawa lagi dalam Muwatta' dia, tahiyat dia kata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawasanya dia selalu bertasyahud dengan membaca. Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, dia baca yang tu. Saya tak bacalah tuan-tuan. Kalau kita tengok tadi dah ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 jenis tahiyat. Bukan sikit dah. 8. Jadi ke-8 ni, kalau nak buat boleh tak? Boleh. Laju jawab tu kira-kira. Boleh habis kuliah awal sebab dah faham. Maksudnya ke-8 ni nak buat mana-mana boleh. Tetapi ada perkataan-perkataan yang jangan tinggal. Sebab itulah bila lafaz daripada Siti Aisyah, lain lafaz dia. Lafaz dia Sayyidina Umar, lain lafaz dia. Dengan syarat jangan tinggal beberapa perkataan. Ini yang kita akan tengok dalam muka surat 45 nanti. Yang tu yang wajib. Jadi kita nak tengok dia ada huraian dia sikit. Dalam muka surat 144 lepas tahiyat yang terakhir tu. Makna dia kita nak tengok kan. Kalau kita tengoklah sikit tahiyat yang terakhir tu, saya nak maknanya lebih kurang sama yang semua. Bismillah yang 143 tu, yang bawah sekali. Bismillah, at-tahiyatu lillah, as-salawatu lillah, az-zakiyatu lillah, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ni dia bukan asyhadu, dia kata syahidtu an la ilaha illallah, syahidtu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dia baca syahidtu. Dia tak baca asyhadu. Ya? Perbezaan dia. Jadi dia kata dengan nama Allah segala ucapan penghormatan buat Allah. Bila kita baca at-tahiyatu lillah, segala perkataan yang baik, yang hormat adalah untuk Allah. Perkataan yang baik adalah untuk Allah. Itu at-tahiyatu lillah. Kan, kemudian kita baca wassalawatut thayyibatu lillah, selawat yang penuh kebaikan tu untuk Allah dan sebagainya. Nak cerita dia, kita memuji Allah dengan pujian yang tinggi. Jadi kata segala selawat buat Allah, segala yang suci buat Allah, salam sejahtera ke atas Nabi beserta rahmatnya dan keberkatannya. Salam sejahtera ke atas kami, assalamualaikum wa ala ibadil salihin. Salam kesejahteraan ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Di situ kita mendoakan salam sejahtera. Kan? Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Kesejahteraan ke atas kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Yang ni kalau ulama dalam satu kitab disebut, bila orang mukmin baca yang ni, dia mendoakan orang-orang yang soleh. Orang yang tak soleh tak akan termasuk dalam doa dia tak akan dapat. Siapa yang soleh? Secara umum dia, orang yang menunaikan solat 5 waktu. Maka dia termasuk dalam doa orang assalamu alaina, kesejahteraan ke atas kami, wa ala ibadillah salihin, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau orang itu meninggalkan solat, dia tak dapat doa daripada orang-orang yang solat. Sebab itulah doa orang-orang yang solat ni, doa-doa yang hebatlah. Khususnya wali-wali Allah yang solat, bila dia baca yang ni doa dia, doanya kepada orang-orang yang menunaikan solat. Itu kata sebagian ulama. Jadi kata, aku telah bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku telah bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Jadi kalau kita baca at-tahiyatu lillah, segala kebaikan, perkataan yang baik itu untuk Allah Ta'ala. Segala ucapan salam yang penuh keberkatan untuk Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Segala perkataan baik, selawat dan salam untuk Allah. Itu tahiyatnya bila kita baca makna dia. Barulah kita nak tengok perbincangan hukum dia. Setelah dia bawa tadi 6 bacaan tahiyat. Ini semua macam-macamnya tasyahud. Dan berkata Baihaqi, yang sabit daripada Rasulullah 3 hadis. Yang pertama tadi, yang kedua tadi, yang ketiga, sabit terus daripada Nabi. Yang lain tu diambil daripada Sayyidina Umar, Sayyidatina Aisyah, daripada sahabat-sahabat.
Tapi yang ni dia kata 3 tadi, yang pertama tadi sabit terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu hadis-hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan juga Abu Musa Al-Asy'ari. Ini adalah bicara atau pendapat Baihaqi. Berkata selainnya, ketiga riwayat yang memang sahih dan yang asah daripada semuanya ialah hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Kalau kita tengok, dia kata yang tiga-tiga ni pula yang paling sempurna lagi, yang paling baik, yang paling asah. Yang paling asah maksudnya paling sahih. Asah tu. Yang paling sahih riwayat Ibnu Mas'ud. Yang mana? Yang pertama. At-tahiyatu lillah wa salawatu tayyibat. Kita baca yang mana? Kita baca yang kedua. Jadi kalau nak baca yang pertama boleh, yang kedua boleh, yang ketiga boleh, yang 6, 7 pun boleh. Yang tak boleh, tak baca. Tak semayang lah tu. Kan? Kalau dia tak baca, semayangnya pun tidak sah. Baca yang mana-mana. Tapi dia sebut yang aula, yang afdal, yang asah sekali, yang pertama. Cuma dah kita dia daripada sekolah tadika dulu, hafal yang tu. Kalau nak hafal yang lain pula, 14 tahun pula baru boleh hafal. Bukan ingatan macam dulu kan. Sekarang ni duduk dekat dalam Darul Taklim tapi rumah ingat tengah hari ni nak masak apa lah pula. Jadi dia banyak fikir, payah nak menghafal. Sebab tu kalau pergi kedai nak beli 10 barang, bawa balik 8 je. Sebenarnya lupa dah 2 apa nak beli. Itu maksudnya dia kata yang paling asah, yang Ibnu Mas'ud yang pertama, tetapi kita biasa buat yang kedua, tidak menjadi masalah. Teruskanlah. Kalau boleh buat, dia akan hipur tu. Kalau semua tahiyat tu kita hafal nak buat serentak jalan, lagi baik. Kita boleh baca semua tu. Kalau nak buat lah. Tak payah letak kitab pula baca. Satu. Tengah semayang tu selak-selak pula. Tak payahlah. Kalau dapat hafal buat semua, yang tu lagi baik. Tapi jangan tanyalah, saya pun tak buat. Kan? Mengaku tu terang je. Baik, kemudian dia berkata, selainnya ketiga riwayat tadi, sahih yang paling ini adalah Ibnu Mas'ud. Ketahuilah bahawa dibolehkan berpegang dengan mana-mana sirah. Sirah tu maksudnya mana-mana bentuk tasyahud tadi. Mana-mana bentuk atau ayat tasyahud yang tersebut. Begitulah yang dinaskan oleh imam kita Asy-Syafi'i dan selainnya daripada para ulama radhiyallahu anhum. Dan yang afdal pada Syafi'i ialah hadis Ibnu Abbas yang kedua tadi, kerana ada tambahan kalimah at-tayyibat. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau nak pegang mana-mana boleh. Sebab itulah kita kata, konsep hidup kita sebagai seorang Islam, selama mana perkara itu khilaf, jangan bertegas. Maksudnya, jangan keras. Orang ni nak buat dengan hadis yang pertama, orang ni nak buat dia yang tahiyat yang ke-6, silakan. Jangan kata, kau mesti buat yang pertama, kau mesti buat yang kedua. Dah, buat yang mana-mana. Imam Syafi'i pun sebut dah. Kan, boleh ambil mana-mana boleh. Sebab itu daripada dulu sampai sekarang, ulama mazhab tak ada bergaduh. Dan pengikut mazhab tak ada bergaduh. Puan-puan, kita tak boleh dengar pengikut mazhab Syafi'i bergaduh dengan mazhab Hanafi dalam bab kunut, bergaduh. Tak ada. Kata orang tu kafir, orang ni bid'ah, tak ada. Kau nak buat, buatlah. Kami tak nak baca. Kau nak baca, bacalah. Kami tak nak baca. Kau tak baca tak apa. Kami nak baca. Tak bergaduh. Kerana diajar oleh imam-imam dulu, jangan berkeras dalam perkara khilaf. Bila perkara khilaf tu, maksudnya ada ulama kata boleh buat, ada ulama kata tak boleh buat. Jadi kau nak pegang pada yang boleh buat, silakan. Kau tak nak pegang kepada yang tak nak buat, silakan. Jangan bergaduh ya. Tetapi bila mari aliran-aliran baru, kan, mazhab-mazhab yang macam-macam, yang tak boleh tu, tak boleh ni, kalau buat ni neraka lah, bid'ah, dolalah, masuk neraka semua. Yang ni yang menyebabkan pergaduhan sesama ummah. Yang ni yang kita nak elak. Sebab tu kita lihat di sini bagaimana disebut, dia kata, boleh berpegang dengan mana-mana sirah yang tersebut, begitulah yang dinaskan oleh imam kita Asy-Syafi'i dan lainnya daripada para ulama. Imam Syafi'i berpendapat yang kedua tadi, yang kita baca tu,
Tu yang paling baik. Kerana ada nafas tayyibat. Kita nak pegang yang lain. Imam Syafi'i kata boleh pegang yang mana-mana. Ini hebatnya ulama-ulama dulu mendidik kita supaya jangan bergaduh kerana perkara khilaf. Sebab tu jangan bertegas perkara khilaf. Kalau orang lelaki sembahyang Jumaat, contoh masjid tu azan sekali. Biar dia nak azan sekali. Yang ni nak azan 2 kali. Buatlah. Jangan buat 3 kali. Yang tu tak ada siapa-siapa kata 3 kali. Apa dia? Yang ni nak buat sekali. Yang ni nak buat 2 kali. Silakan. Tak ada masalah. Yang tak boleh, perkara yang ijma' baru tegas. Kan, masuk maghrib pukul 6.59. Itu puasa. Kita puasa sunat hari ni contoh. Oh, nak buka puasa? Nak buka awal sikit lah. Yang tu tak boleh lah. Sebab ijma' ulama' kena buka pada waktu maghrib. Tak boleh buka awal. Kita nak buka awal 2 minit. Tak boleh lah. Yang tu bertegas, tak apalah. Anak nak buka puasa awal. Kenapa? Saya hari ni nak buka awal sikit lah ya. Kenapa? Sebab tadi sahur awal. Tak boleh. Mesti tunggu. Tak boleh. Saya buat. Tak boleh. Bertegas. Tak boleh. Anak misalnya dia kata, ayah saya hari ni nak pergi sembahyang Jumaat sana lah. Kenapa? Azan dia sekali. Saya nak ikut orang azan. Tak apa, ikutlah. Yang penting kau sembahyang Jumaat. Kan? Jangan tak sembahyang. Ini yang, apa dia? Ulama kata, konsep hidup kita, jangan berkeras atau bertegas dalam perkara khilaf. Sebab benda itu, ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Orang ni mak dia meninggal dunia, dia nak buat tahlil, dia nak berpegang, boleh. Sampai pahala orang yang hidup baca kepada si mati. Silakan. Orang ni tak nak buat tahlil, kenapa? Saya pegang pada pendapat tak sampai pahala. Silakan. Jangan kata kamu yang tak buat ni kamu kurang ajar dengan mak ayah kamu. Jangan orang yang tak buat kata pada yang buat kamu ni bid'ah sebab yang ni tak buat, yang ni Nabi tak buat. Kamu masuk neraka, bid'ah sesat. Jangan begitu ya. Kenapa? Jangan bertegas, berkeras dalam perkara khilaf. Nak pegang, pegang. Macam kita kata, ada ulama mengatakan tupai boleh makan. Kan? Ada ulama kata tupai boleh makan. Jadi puan-puan nak pegang pada ulama yang kata tupai boleh makan. Dia mari makan buah rambutan, tahan perangkat dapat 3 ekor. Kan? Kita pun semelih, buat kari. Lepas kuliah, habis Darul Taklim, jom semua saya jemput di rumah saya makan. Jamu kawan-kawan makan. Kari apa sedap lah, manis-manis. Ada rasa rambutan, ada rasa durian. Dah habis makan, saya tadi kari tupai. Nak muntah tak muntah tu pulang lah kan. Tapi nak sebutnya, dia nak makan. Dia kata apa dia? Ada pendapat ulama kata boleh. Saya tak kata tak boleh. Kamu tak nak makan? Sudah. Saya nak makan. Makan. Apa dia? Inilah benda khilaf. Nak bergaduh pula kerana tupai. Pasal apa? Tupai pula seronok kan kita, biar orang bergaduh kerana kita boleh makan banyak-banyak. Dia tak kisah kita nak makan. Sebab tu, jangan bertegas atau berkeras dengan perkara khilaf. Sebab ulama berpendapat begitu, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Ulama berpendapat berdasarkan dalil, bukan nafsu. Itu kita kena didik diri kita. Kemudian sambung lagi dia kata, yang Abdullah Imam Syafi'i kata ialah hadis riwayat Ibn Abbas kerana ada tambahan kalimah at-tayyibat, segala kebaikan-kebaikan padanya. Berkata Imam Syafi'i, kerana hal ini terserah kepada mana-mana yang disukai dan pilihan sendiri, maka berbezalah lafaz-lafaz tahiyat itu mengikut masing-masing perawi. Jadi apa dia Imam Syafi'i kata? Hal ini terserah kepada mana-mana yang disukai dan pilihan sendiri. Pilihlah. Mana nak baca? Cuma Imam Syafi'i pendapatnya, yang kedua tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Yang kedua. Jadi nak ikut yang tu boleh, nak baca yang lain boleh. Yang terpilih sebaik-baiknya dibaca tasyahud dari ketiga-tiganya sekali. Kalau dapat, baca 3-3 lagi baik. Tu tahiyat lah. Kalau kita sembahyang seorang, kita nak baca 3-3 jenis tahiyat tu. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tetapi kalau ditinggalkan sebahagian daripadanya, apakah memadai tasyahud? Ada perincian. Dalam tasyahud, contoh yang pertama ke, kedua, ketiga ke, yang ke-6, 7 ke. Kita tinggal beberapa perkataan. Boleh tak boleh? Ni nak tengok ni. Yang ni barulah kita nak tengok, nak bagi faham. Ketahuilah bahawa lafaz al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat dan az-zakiyat yang ada tadi kan. Kita baca tak ada az-zakiyat.
kita baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibat. Zakiat kita tak ada baca. Ya. Jadi dia kata, kalau misalnya perkataan mubarakat, salawat, at-tahiyat, at-thayyibat, az-zakiyat, bacaannya sunat. Kalau kita tak baca boleh. Ya, misalnya dia kata apa dia? Al-mubarakat tadi. At-tahiyatut thayyibatu lillah. Apa ni? At-tahiyatul mubarakah. Kita tak baca mubarakat tadi. Boleh? Nanti dia akan bagi sebelah ni. Yang mana yang paling ringkas sekali tahiyat. Ya. Kenapa? Bacaan tu adalah sunat. Itu yang disebut dia kata. Bukan menjadi syarat dalam tasyahud mesti ada. Sebab tu yang walaupun tadi lafaz Sayyidina Umar, lafaz daripada Aisyah, perkataan-perkataan yang wajib ada tetap ada. Cuma ada tambah-tambah. Ya, tambah-tambah. Lantaran itu juga ditinggalkan bacaan semuanya sekali. Hanya memadai baca dengan At-tahiyatu lillah, Assalamu alayka ayuhan Nabi, dan seterusnya hingga akhir, maka sempurna tasyahudnya. Hal ini tidak ada khilaf lagi dalam mazhab kita. Macam mana nak baca tahiyat yang paling mudah? Muka surat 145 tu yang atas tu. Tu semua rukun-rukun dihimpun di situ. Dia tak ada at-tahiyat, ada at-tahiyatulillah, dia tak ada at-tahiyatul mubarakatuh salatut thayyibatulillah. Dia ada at-tahiyatulillah tu. Tu yang rukun. At-tahiyatulillah, salamu alayka ayuhan nabi, assalamu ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tu tahiyat. Kemudian sambung Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis semayang tahiyat akhir yang rukun. Dia bukan panjang. Yang kita baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, iaitu yang ditambah-tambah berdasarkan riwayat-riwayat tadi. Yang pendek tu lagi kita sampai. Dia kata hingga akhirnya, itu yang wajib, tidak boleh meninggalkan satu huruf pun daripadanya kecuali lafaz warahmatullahi wabarakatuh. Padanya ada 3 wajah, 3 pendapat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah, assalamu alayna wa ala salihin. Kemudian dia ada lafaz warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pendapat pada sahabat kami. Dan yang asah mereka mengatakan tidak boleh meninggalkan satu huruf pun daripada keduanya. Dan ini dalil yang dipegang kerana kemuafakan hadis-hadis tersebut. Kaul kedua boleh meninggalkannya, dan kaul ketiga boleh ditinggalkan wabarakatuh dan tidak boleh warahmatullah. Yang tu kita akan tengok nanti. Jadi dia kata, berkata Ibn Abbas bin Suraij daripada para sahabat kami, kalau hendak ringkas cukup membaca tahiyat yang ni. Tengok tu berapa perkataannya. At-tahiyatu lillah, salamu alayka ayuhan nabi, salamu ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tu tahiyat paling ringkas, yang wajib semua ada. Yang wajib dalam tu semua ada. Kalau baca yang ni sahaja dah sah membaca tahiyat akhir ataupun tahiyat awal. Cuma tahiyat awal hukumnya sunat, tahiyat akhir wajib. Sambung dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh bagi salam dah kalau dah sakit perut sangat. Kan? Kenapa? Sebabnya selawat Nabi itu wajib kan, sebab dia rukun yang lain. Jadi bacaan tahiyat yang paling pendek, ni dia. Dan tidak ada yang lebih pendek lah. Sebab di sini dihimpun semua perkataan-perkataan yang wajib ada dalam tahiyat, ada di sini, maka dia adalah bacaan yang paling pendek. Faham? Okey. Ya. Kita baca itu, kita tak baca sampai habis. Kadang-kadang kita ikut imam. Kita sakit perut pun kita boleh kan? Boleh. Cuma bila kita ke imam, tetap kita tunggu imam bagi salam lah. Cuma kalau kita nak mufaraqah sebab tak tahan, ni contohnya kita katakan. Jadi kita baca yang pendek ni sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita buat assalamualaikum sebab niat mufaraqah, boleh. Tak ada masalah. Jadi kalau kita baca nak yang paling pendek, yang ni. At-tahiyatullah, salamu alayka ayuhan nabi, assalamu ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi salam, selesai sembahyang. Macam mana? Ya. Kalau musafir ke nak cepat ke apa ke, bah dah tunggu dah, kapal terbang dah tunggu ke apa ke, boleh baca yang ni.
Kalau ni lah, kalau saya pun tengok sekali tergagap juga sebab kita biasa baca at-tahiyatu. Tetapi kalau dah biasa baca, boleh. Sebab ini yang paling ringkas, yang wajib semua ada dalam tu. Dia buang semua yang sunat-sunat. Sebab tu kita kata, solat itu kalau dipelajari, dia adalah benda yang mudah. Tapi bila tidak dipelajari, orang rasa susah. Bila belajar, mudah je sembahyang. Kan kau tak boleh berdiri, kau duduk. Tak boleh baca yang panjang, baca yang pendek, sekadar yang wajib. Selesai. Itu okey. Okay, kalau kita tengok maknanya pun dia kata di bawah tu huraian. Adapun lafaz assalam, maka kebanyakan riwayat memakai assalamu alaika ayuhan nabi. Begitu juga assalamu alaina dengan didahulukan alif dan lam. Yang atas tu kita tengok yang paling kurang, dia tak ada alif lam kan, salamu ala ibadillah je. Dia tak ada assalam. Sama juga assalamu alaika. Jadi boleh tak boleh? Pada permulaannya. Dan pada setengah riwayat dengan bunyi salamun sahaja tanpa alif lam. Jadi perbahasan dia assalamu alaika wa ala ibadillah salih atau assalamu alaika ya ayuhan nabi. Nak assalam ataupun salam je, tak ada alif lam. Kalau dalam tajwid dipanggil alif lam ni assalam, alif lam syamsiyah kan, alif lam, ada alif lam atau tidak ada alif lam. Dia ada perbincangan di situ. Berkata para sahabat kami, kedua-duanya boleh, tetapi yang afdal ialah assalam, ada alif lam di hadapannya. Jadi kalau kita baca yang atas tu, at-tahiyatu lillah, kemudian kita nak sebut salamu alaika, kita boleh buat assalamu alaika ayuhan nabi. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Boleh. Dalam ni dia tak ada. Jadi dia kata boleh tak boleh? Kedua-duanya boleh. Tetapi yang afdal dalam mazhab Syafi'i ada assalam. Kalau kita tengok tadi dia sebut, dia kata, tuan-tuan tengok muka surat 45 tu baris atas sekali. Kan? Dan mereka tidak boleh meninggalkan satu huruf pun daripada keduanya. Itu daripada, nak sebutnya dalam tahiyat ni, bila tahiyat adalah bacaan wajib, maka kedudukannya macam kita baca Fatihah. Tak boleh tinggal walaupun satu huruf. Tinggal kalau satu huruf, macam Fatihah, kita baca, kita tinggal satu huruf, hukumnya tidak sah solat. Sebab Fatihah telah cacat dan dia rukun. Begitulah tahiyat ni, dia adalah rukun. Tahiyat akhirnya, bukan tahiyat awal. Tahiyat ni rukun, tak boleh kurang walaupun satu huruf. Sebab tu bila sebut at-tahiyat, jangan tahiyat je. Kalau kita sebut tahiyat je, hilang dah alif lam, solat tak sah. Mesti at-tahiyatu lillah. Dia kalau lepas tu cuma assalam ataupun salamu alaika, yang tu ada yang kata boleh ada alif lam, ada yang kata tak boleh. Maka kalau kita buat yang mana-mana pun boleh. Sebab apa tadi? Khilaf. Tetapi macam lafaz-lafaz yang lain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, jangan tertinggal walaupun satu huruf, sebab dia wajib. Macam kita sebut dulu takbir lah. Kan takbiratul ihram wajib, tidak tertinggal walaupun satu huruf, tidak tertambah walau satu huruf. Dalam ni kalau yang ulama kata boleh tambah assalam tadi ataupun salam, tu tak ada masalah. Tapi misalnya assalam tu, salam tu 2 harakat salam, kita tak ada lam alif tu, tinggal lam je, alifnya tak ada. Kita telah membuang huruf, maka dia boleh menjadikan solat tidak sah sebab hurufnya telah kurang satu. Jadi kena berhati-hati, jangan hanya melihat Fatihah, tapi semua bacaan yang rukun dalam solat mesti sempurna. Sebab tu kita kata rukun qauli dalam solat tu, yang pertamanya Allahu Akbar, rukun qauli yang dibaca. Yang keduanya Al-Fatihah. Yang ketiganya tahiyat akhir. Yang keempat Assalamualaikum yang pertama. Sebab tu salam pun tak boleh kita nak bagi Assalamualaikum. Assalamnya tak ada. Dia adalah rukun dalam solat. Jadi mesti bacaannya sempurna. Itu bacaan rukun-rukun qauli.
Selalu orang tengok Fatihah je. Jangan Fatihah sajalah. Semua rukun perlu tengok Fatihah. Salah satu je. Cuma Fatihah kerana dia adalah bacaan yang panjang, rukun qauli yang paling panjang dalam solat. Okey, itu tentang ni. Adapun tasmiyah yang tadi kan ada lafaz Aisyah tadi baca bismillah. Yang kelima keempat tadi tasmiyah tu maksudnya bismillah. Kalau isti'azah tu maksudnya a'udzubillah. Tu istilah-istilah dia. Macam kita istighfar lah sikit. Apa maksud istighfar? Astaghfirullahalazim. Jadi kalau dia kata apa dia tasmiyah, kita baca tasmiyah bila nak mulakan sesuatu. Maksudnya baca bismillah. Ya. Okey. Membaca a'udzubillah ataupun dipanggil isti'azah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertama, benda itu adalah hukumnya sunat. Ya. Yang dia kata mungkin baca sekali tadi, hanya baca sekali, kita sebut dulu. Sebahagian ulama menyebut membaca isti'azah a'udzubillahi minasyaitonirrajim hanyalah rakaat pertama. Selepas kita baca doa iftitah sebelum Al-Fatihah. Ya. Bila habis doa iftitah, kita nak baca Fatihah, kita pun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan bismillah. Itu pendapat. Satu pendapat. Dan dalam kitab ini Imam Nawawi menyebut apa dia? Pendapat dia membaca setiap kali sebelum baca Fatihah membaca isti'azah adalah dibolehkan. Sebab kita memohon perlindungan daripada syaitan, daripada Allah, dengan Allah daripada syaitan. Jadi boleh baca. Ada pendapat kata rakaat pertamanya, tetapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh baca pada tiap-tiap rakaat. Ya, kalau macam tadi kita kata, orang tu nak berpegang kepada cuma baca sekali, silakan. Kita nak berpegang pada boleh baca tiap-tiap rakaat, silakan. Tak baca pun bolehlah. Yang tak boleh tak semayang. Tu je. Kan sebab benda ni adalah khilaf. Memang kalau kita tengok dalam bab isti'azah, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Kenapa yang katakan tak boleh tadi? Hanya rakaat pertama kerana dia kata disunatkan membaca isti'azah selepas doa iftitah. Bila rakaat kedua dah tak ada doa iftitah, maka tak disunatkan dia kata. Maka pendapat yang mengatakan boleh baca tiap-tiap kali bila nak baca Al-Fatihah kerana Quran menyebut iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Bila kamu nak baca Quran, fasta'iz billah, berlindunglah dengan Allah. Apa dia? Jadi nak baca Fatihah, Fatihah tu Quran, maka kita pun baca untuk berlindung dengan Allah. A'udzubillah. Boleh baca, tak ada masalah. Tak nak baca pun tak ada masalah. Macam tadi kita kata, jangan bertegas dan berkeras dalam perkara khilaf. Bergaduh pula kawan tu sebab kawan tu tak baca a'udzubillah. Kita nak baca pula kan, bergaduh kerana a'udzubillah. Syaitan kata nak berlindung dengan aku tapi perangai macam aku. Sebab bergaduh ya kan. Itu tak kena. Jadi yang bergaduh kerana perkara-perkara yang ada khilaf ya. Okey. Jadi dia sambung lagi. Jadi dia kata membaca tidak dituntut membaca bismillah tadi sebagai dari bismillah at-tahiyat. Setengah yang lain mengatakan dianjurkan membacanya dan yang terpilih tidak perlu membacanya kerana jumhur sahabat yang meriwayatkan sirah bertasyahud tidak meriwayatkan dengan lafaz tasmiyah. Jumhur sahabat yang meriwayatkan tak baca a'udzubillah kecuali satu tu tadi je. Dia baca bismillah at-tahiyatulillah. Yang lain tak baca. Jadi dia kata jumhur sahabat meriwayatkan tak baca bismillah. Maka asahnya tidak membaca bismillah. Okey, kemudian masuk dalam fasal yang berikutnya. Baik, ada persoalan sebelum kita masuk fasal yang berikut? Ya, kalau ada, tak ada. Ketahuilah bahawa tertib dalam membaca tasyahud adalah mustahabbun. Dianjurkan, digalakkan. Jadi kalau nak baca, sebab tu tadi, kita tengok dalam lafaz tahiyat, ada yang menyebut sepatutnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu hujung
tapi dia sebut awal. Kenapa? Ikut tertib tu adalah digalakkan. Kalau dia baca tahiyat tak ikut tertib, boleh? Sebab dia bukan Al-Quran macam Fatihah. Fatihah kalau kita baca tidak mengikut ayat, tidak sah. Batal. Haram. Quran kita kena baca ikut ayat. Jangan buat songsang-songsang. Kan ada orang buat amalan Qul huwallah songsang tu. Cuba baca Qul huwallah songsang daripada hujung sampai ke depan. Tergagap-gagap kita kan, tak boleh baca. Tapi orang yang berilmu sesat, dia buat. Sebab dia biasa buat, dia boleh buat lah. Kita pun kalau latih hari-hari boleh lah buat. Tapi hukumnya haram. Maka tahiyat ini adalah doa yang Nabi ajar sahabat-sahabat buat. Maka dibaca dengan tidak mengikut tertib. Boleh tak? Boleh. Kerana dia kata bukan wajib. Jadi kalau tuan-tuan contoh yang pendek atas tu, kalau kita nak baca tahiyat kita mula-mula lagi kita sebut dah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh at-tahiyatu lillah salamu alayka ayuhan nabi salamu ala ibadillah solihin. Habis. Janji sebut semua. Ayat tidak tertib sah. Kita perlu kan kok-kok lah mana tahu pergi mana-mana dengar orang sebelah baca tahiyat dia baca macam tu. Mula-mula sekali dia baca assalamu ala ibadillah solihin at-tahiyatu lillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian assalamu alayka ayuhan nabi. Pelik tak apa dia ni baca macam ni? Ajaran siapa? Kan? Tapi nak sebutnya sah solat kerana tertib bacaan bagi tahiyat hukumnya adalah digalakkan sunat. Tak buat sah solat. Dia sebab apa? Sebab sunat. Yang penting kamu baca. Tak ikut tertib, tak apa. Tidak menjadikan solat batal kecuali kalau Al-Quran. Itu tak boleh. Okay. Jadi itu adalah bukan wajib. Jika dia mendahulukan setengah ayat dari yang setengah, boleh menurut mazhab yang sahih, lagi terpilih oleh jumhur ulama. Seperti yang dinaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Ummah. Imam Syafi'i pun kata boleh dibaca tanpa mengikut tertib. Ini yang kita kata perlu. Mengatakan, kemudian dia kata, ada qaul yang mengatakan tidak boleh sama sekali dengan lafaz Al-Fatihah. Dan yang menunjukkan, dia kata, ada pendapat kata sama macam Fatihah. Tak boleh tukar-tukar. Tu ada qaul yang mengatakan begitu. Yang menunjukkan boleh didahulukan setengah ayat dari yang setengah. Pendahuluan perkataan Assalamu dari lafaz Asy-Syahadah pada setengah-setengah riwayat. Dan pentakhirannya pada riwayat yang lain sebagaimana telah terdahulu sebutannya. Jadi kalau misalnya pendapat kedua kata tak boleh didahulu ubah-ubah, itu pendapat kedua. Pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, boleh kalau nak baca tidak mengikut urutan dan tertib. Inilah. Yang penting tadi kita kata, sembahyang itu dijaga. Itu je. Bacaan tahiyat, terpulang nak baca yang mana. Kalau tidak mengikut susunan pun, hukumnya sah solat. Sebab tersebut selalu, solat ini hendaklah dijaga dengan sebaik-baiknya. Kerana dengan menjaga solat, berarti orang itu menjaga kehidupannya. Kenapa kita jaga solat? Sebab itu adalah untuk mendapat rahmat Allah. Untuk dapat rahmat Allah. Syurga, kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Bukan kerana ibadah. Tapi kita semayang. Kenapa semayang? Sebab nak dapat rahmat Allah. Sebab tu at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah tu, yang kita buat baca-baca tahiyat semua tu, sampailah hujung kita semayang, Assalamualaikum warahmatullah. Salam sejahtera dan rahmat Allah. Sebab kita nak dapat rahmat Allah. Orang masuk masjid, bacaan doanya, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Sebab nak tidur. Dia akan baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nak dapat rahmat Allah. Sebab tu yang Nabi sebut kan dalam satu kisah bagaimana seorang lelaki yang dia dibicarakan Allah di padang mahsyar. Dia beribadat berapa ratus tahun? 500 tahun. 500 tahun ibadat.
Jadi 500 tahun ni banyak tak? Banyaklah. Kita 500 apa sampai? 500 kali khatam tak sampai ke sini. Kan 500 Ramadan tak sampai ke sini. Memanglah satu Ramadan setahun kan 500 memang tak ada. Dia beribadat pada Allah 500 tahun. Allah kata pada malaikat, masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmatku. Dia tanya balik Allah, kenapa masuk syurga dengan rahmatmu ya Allah? Aku ibadat 500 tahun. Yang 500 tahun ni ibadat. Allah kata kepada malaikat, masukkan dia ke dalam neraka. Kan? Kemudian dia kata ke Allah, kenapa nak masukkan dalam neraka? Aku ibadat 500 tahun. Maka malaikat, Allah perintah malaikat, bawa ibadat dia 500 tahun yang pahala dia tu dengan satu nikmat Allah, mata, penglihatan. Allah suruh timbang 500 tahun ibadat kamu dengan nikmat mata yang Allah bagi melihat 500 tahun tu, timbang-timbang berat lagi mata daripada ibadat 500 tahun. Bayangkan 500 tahun 2 biji mata belum diganti. Nikmat yang Allah bagi. Jadi kamu masuk syurga kerana rahmat aku, bukan kerana ibadat. Kalau kita ni 7 keturunan baru cukup 500 tahun. Kan? Lebih kok-kok lah kan. Kita kata, jadi kalau ibadat kita setakat 60-70 tahun, nikmat berak kencing pun tak balik lagi. Kan? Nikmat itu pun tak habis lagi. Nikmat ada bukan kata mata, nikmat ada bulu kening pun tak balik lagi. Kan? Kenapa? 500 tahun. Tapi kenapa kita beribadat? Sebab nak dapat rahmat. Kenapa baca Quran? Sebab nak dapat rahmat. Tanpa rahmat Allah, kita tak akan dapat apa-apa di akhirat. Sebab tu kita pun selalu doa bila bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Sebab nak bagi rahmat pada orang. Sebab tu perbanyakkan salam kan sahabat Nabi. Cuba untuk bagi salam pada Nabi. Kerana Nabi je bagi salam dulu kan. Sampailah akhirnya dia menyorok di satu jalan. Nabi lalu dia menyorok. Supaya dia lompat nanti dia nak bagi salam pertama kan. Bila dia bagi salam pertama, Nabi akan jawab salam, Waalaikumsalam. Maka dia akan dapat doa daripada Nabi kan, Waalaikumsalam warahmatullah. Ke atas kamu sejahtera dan rahmat Allah. Nanti di akhirat nak rahmat Allah. Dia tunggu. Nabi dekat, dia pun lompat nak bagi salam. Nabi bagi salam, Assalamualaikum. Tak dapat juga. Ya, kita rasa kita hebat kan. Biar orang bagi salam dulu baru aku jawab. Sebab aku hebat. Kita. Sebab tu kita kata tuan-tuan kan perempuan, syaitan dia nak rosakkan manusia yang rajin semayang, rajin mari kuliah ni. Dia bukan nak ajak macam orang lain. Dia nak ajak puan-puan buka aurat. Puan-puan tak buka. Dah jaga aurat dah. Dulu zaman jahiliah. Sekarang aku dah taubat dah. Puan-puan tak akan buka aurat nak tunjuk pada orang. Dia ajak puan-puan pergi kelab malam. Tak ada perginya. Kat mana kelab malam pun tak tahu. Kan? Apa dia nak sebutnya? Syaitan. Dia tak ajak. Tapi dia akan ajak hati kita supaya rosak. Sebab tu kadang-kadang kuliah rajin mari. Tapi dengki dia tahap Fir'aun. Kan? Na'udzubillah, jangan. Kuliah rajin, masjid rajin pergi. Tapi iri hatinya, punya besar. Kita kata iri hati dia lebih hebat daripada iri hati adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Rajin nak masjid, rajin. Rajin mari, rajin baca Quran. Tapi dia nak rosak hati. Sebab dia nak ajak kita minum arak, kita tak minum. Dia nak ajak kita pergi curi berompak barang. Tak ada, kita nak merompak. Dia tahu yang ni orang ni rajin masjid, rajin surau, rajin semayang, payah. Jadi dia nak rosak hati. Maka dia nak pujuk hati kita supaya berdosa hati. Tu hati kita berdosa, hati kita kotor dan orang nampak kita bersih. Tapi sebenarnya hati kita kotor. Kadang-kadang riak kita, sombong kita mengalahkan Namrud. Kan sombongnya. Salam dengan orang muka pun nak tengok macam dia kaya sangat. Contoh kita katakan. Kenapa ni? Sombong. Rajin nak masjid surau, rajin. Tapi yang ni kita nak jaga. Sebab tu dalam Islam dia ada tasawuf kan, yang tuan-tuan puan-puan mungkin belajar dalam penawar bagi hati kan.
Macam mana nak hilangkan rasa dengki, mana-mana nak hilangkan iri hati, macam mana nak hilangkan takbur, sombong. Ya, ini yang kita kata, apa dia? Buruk sangka kita pada orang kadang-kadang cepat. Kan? Tengok jiran sebelah, apa ni, tukar kereta, kita kata dia ni tak tikam judi, rasuah. Tu je. Kan, contoh kita, buruk sangka kita dengan orang laju. Kan, tengok, oi dia ni gelang baru, bulan lepas tak ada gelang ni, gelang baru. Kita katalah, dia curi sapu puja, dia jual apa tu, dia tipu mak mentua dia. Mak mentua dia orang kaya, saya tipu mak mentua dia. Kita buruk sangka orang mudah. Sebab syaitan nak ajak kita mencuri, kita tak nak. Nak ajak minum arak tadi, tak nak. Dia nak rosakkan hati. Supaya buruk sangka pada orang tinggi. Sebab tu kalau orang tak pernah mari masjid, tiba-tiba mari masjid, hati kita teruskan berkata-kata. Kan, bukan bersyukur. Alhamdulillah dia tak. Ni mesti ada apa-apa dia mari masjid. Sebab tak nampak dia mari sebelum ni. Kan, hati kita. Kita bukan nak kata Alhamdulillah dulu tak nampak, hari ni dia datang dalam hati kita kan. Tak payah kata dia ada depan-depan kan. Alhamdulillah dulu tak nampak kau datang, hari ni datang. Tak kata gitu. Dalam hati ni Alhamdulillah ya Allah, ya dah Allah bagi hidayah pada dia. Dulu tak pernah nampak mari masjid, sekarang dia mari masjid. Kita tak macam tu. Kita terus ya. Apa dia? Tak pernah nampak dia mari masjid. Dia mari ni mesti ada apa-apa. Mari-mari betul-betul kebetulan bulan 12 anak dia kahwin. Aku dah kata dah. Dia mari mesti ada apa-apa. Sebab anak dia nak kahwin. Dia mari dia kahwin. Tuan-tuan, kita, hati kita. Sebab tu, hati itu adalah tempat Allah pandang yang kita kena jaga supaya tidak kotor. Kerana Allah tidak memandang di tempat-tempat yang kotor. Ya, sama macam kita derma lah. Kan, bagi sumbangan sikit. Kalau orang tak sebut nama, dalam grup WhatsApp orang tak tulis nama kita. Kenapa aku dah bagi sumbangan dia tak tulis? Hai. PM dia kan, aku dah bagi dah 100 tu sumbangan, kenapa tak tulis? Kita nak apa? Nak nama, nak orang tahu kita bagi. Itu yang tak berkat, tak ada keikhlasan. Sebab hati kita. Biar orang tak tahu. Tapi tu yang payah tu kan. Sebab syaitan. Sebab itulah kita kata, sebut. Ya, apabila seseorang itu menjaga hatinya, dia sedang menempah syurga. Tapi kalau dia tak jaga hati dia, dia sedang menempah. Berapa ramai orang beribadat kan disebut dalam kisah-kisahnya. Ibadatnya banyak, tapi bila hatinya kotor, di akhirat dia tak ada apa-apa. Ya, habis. Sebab hati dia kotor. Allah pandang pada hati. Maka sebab itulah perbaiki hati. Kan, kita buat bukan kerana orang, kita buat kerana Allah, kita buat bukan kerana dunia, kita buat kerana akhirat. Tetapi apabila manusia memandang dunia lebih besar daripada akhirat, dia akan jadilah hatinya kotor. Bukan kita sebutkan Islam suruh kita tinggal dunia, dah. Jangan dunia sampai bertakhta di hati. Segala-galanya buat kerana dunia. Sebab tu kadang-kadang ibu bapa pun melebihkan anak-anak kerana dunia. Anak ni bagi 200 sebulan, anak ni bagi 50. Yang bagi 200 itu dia layan macam raja. Yang bagi 50 ringgit tu, balik-balik kampung, kau nak makan, cari dah sendiri. Kau nak masak. Tak masak, sudah. Aku, kan? Tak balik pun aku lagi senang. Yang bagi 200, 300 tu, telefon seminggu sekali. Bila nak balik, rindu nak tengok cucu. Yang cucu kau tu ada, tapi tak teringin pun. Kenapa? Bila melihat dunia. Tapi kalau melihat tanggungjawab, semua adalah sama. Ini yang kita kata, ianya bermula dengan hati. Lepas tu kita kembali balik dengan firman Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kamu ingat pada Allah, kamu bergantung pada Allah, kamu pegang pada Allah, nescaya hati kamu akan tenang. Kenapa? Aku buat semua kerana Allah. Tuan-tuan, sebab itulah bila buat kerana Allah, dia akan rindu akhirat. Tengok orang Palestin, orang Hamas dikatakan, yang pejuang-pejuang tu kan. Kalau umur 60 belum mati, dia rasa malu. Punya rindu akhirat. Umur 60 jadi pejuang Palestin. Umur 60 belum mati syahid, malu. Orang lain 40, 30 dah masuk syurga. Aku ni 60 lebih tak mati-mati lagi, malu. Sampai macam tu, kita doa minta panjang umur. Ya, berperang 24 jam kan. Jaga wuduk. Sebab itulah kita kata, bagaimana kita jagalah hati kita.
Sebab tu hati itu adalah perkara utama yang perlu dididik dalam hidup. Jadi solat itulah antaranya. Kemudian disambung lagi dia kata, yang sunat dalam bertasyahud ialah membaca dengan suara rendah kerana ijma' kaum muslimin terhadapnya. Jadi jangan baca kuat macam Fatihah. Walaupun sembahyang isyak, maghrib dan subuh. Dalilnya daripada hadis apa yang kami riwayatkan daripada Sunan Abu Daud, Tirmizi dan Baihaqi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, merendahkan suara membaca tasyahud termasuk sunat. Sunat tasyahud ni baca dengan rendah suara. Macam kita baca doa iftitah lah. Macam itulah. Sekadar telinga kita mendengarnya. Sunat. Berkata Tirmizi hadis hasan. Dan berkata Al-Hakim hadis sahih. Dan apabila berkata sahabat Nabi termasuk sunat begini dan begitu, sama artinya dengan telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sahabat kata ataupun hadis berkata apabila Nabi kata termasuk, dia kata begini begitu, itu dikira Nabi yang kata. Inilah mazhab sahih yang terpilih yang dipegang oleh jumhur ulama dari ahli fiqh dan ahli hadis dan ahli usul serta ahli ilmu kalam. Jika dia menjaharkannya menjadi makruh, tetapi tidak batal solatnya dan tidak perlu sujud sahwi. Kalau dia baca maksudnya tahiyat dia baca dengan kuat, hukumnya makruh. Macam kita baca tahiyat, macam kita baca doa iftitah dengan kuat, hukumnya makruh. Kalau seorang-seorang duduk di rumah, kita seorang ataupun orang lain tak semayang pun, suami tidur, anak tidur, kita baca kuat, makruh. Kalau di masjid, kita baca kuat, sekadar orang sepatutnya telinga kita dengar. Baca sampai orang sebelah kiri kanan dengar. Itu dimaafkan. Kalau sampai orang ketiga pun dengar, dua, tiga dengar, makruh. Sampai satu masjid dengar, itu jadi haram. Dia mengganggu orang dalam solat. Itu kita kata dulu, solat itu adalah kehidupan. Mengajar kita hidup berjiran. Jadi kalau kamu buat apa-apa, janganlah bising sampai mengganggu jiran-jiran sebelah. Kamu baca Quran dalam radio, kaset, apa semuanya dah. Zaman kita dulu kaset lah, zaman sekarang tak ada kaset je dah. Kan? Walaupun Quran, tapi mengganggu semua orang. Tak payah. Nak tegur dia dalam solat tak boleh. Kau diam kau. Dengan kita-kita habis. Berdaham itu dibolehkan untuk kita hanya litasir saut untuk memperbetulkan atau mengelokkan suara. Kadang-kadang ada gahak-gahak terdekat. Boleh. Kalau tanpa tujuan atau tujuan nak tegur orang yang tak dibenarkan syarak, kita dibatal. Ya? Caranya selepas solat baru boleh. Kalau sesuai kita nak tegur dia. Kalau kita rasa dia ni kalau aku tegur, melenting. Kan? Tegur dia melenting. Buka telekong dia bergaduh di situ je. Maksudnya esok jangan sembahyang sebelah dia, sembahyang belah orang lain. Atau mencari orang yang dia segan, yang dia malu untuk tegur dia. Kan ada ya, dia umur 40, ada seorang makcik tu yang umur 60, 70 contohnya, yang dia segan. Kan dia hormat. So makcik tegur lebih sikit, dia baca kuat sangat. Saya baca sebelah dia, tak habis-habis Fatihah saya ulang ikut dia je. Jadi apa dia? Suruh makcik tu tegur. Apa dia? Itu lebih hormat. Menegur sesuatu benda yang mungkar, kalau menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka lebih baik diam. Contoh kalau kita tegur dia, langsung dia tak mari masjid. Payah juga. Kan kita mengharapkan orang ramai, tiba-tiba tegur juga, tak ada langsung. Tak payah. Biarlah dia datang, biarlah dia baca kuat, tapi cari orang yang mampu menegur dia dan dia malu dengan orang tersebut. Itu cara-cara ya. Tetapi percayalah, kalau kita rajin ke masjid dan kita kawan dengan semua orang, kita jadi rapat. Bila rapat, kita memberi teguran, lama-lama orang terima. Tapi kalau pergi masjid, buat hal sendiri. Tiang tu dia punya, jangan siapa duduk. Contoh situ kan. Jangan siapa duduk situ bergaduh dengan dia. Macamlah dia sponsor tiang tu. Kalau betul dia sponsor pun, tiang tu masjid punya. Kan tuan puan-puan jangan macam itulah. Contohlah kita kata selalu aduan daripada
Muslimat lah kan, perempuan-perempuan kan. Bila mari solat Ramadan tarawih. Kalau kipas tu, bawah kipas tu, makcik tu duduk bawah kipas daripada awal Ramadan, jangan kau ambil lah bawah kipas tu. Walau kipas tu saf ketiga, dia tak pergi saf ke pertama. Pergi dulu. Dia nak duduk saf tu sebab apa? Bawah kipas. Masjid tu tak ada aircon. Orang mari duduk, dia tengok terbeliak je mata. Kalau orang lain, jangan begitu. Apa dia? Masjid surau tu hak wakaf orang ramai, maka siapa yang mari awal, dia duduklah di situ. Kita pula nak booking nama, itu Samsing Masjid dipanggil. Ya, dia Samsing Masjid. Sebab dia tempah situ, tak boleh orang lain duduk. Sebab macam itulah. Ada orang tu kan, dinding di situ, tiang dekat situ. Jadi sebelah tiang tu, dia duduk kat tiang. Tiang tu tepi dinding tu ada kipas. Memang kena situ. Dia tak akan berubah Ramadan tu. Pergilah. Kalau duduk sah kelima, penuh dulu. Aku tak nak pergi sebab sini dekat kipas. Pergi. Tak nak panas. Ni tuan-tuan, perempuan dia, tak elok lah. Apatah lagi kalau yang buat tu, umur dah 6-70 dah. Sepatutnya jadi contoh kepada yang muda-muda. Tu yang muda-muda kadang-kadang, malah pergi masjid tu. Tengok makcik tu, tak berkenan tengok makcik. Kan? Kenapa? Sebab muka tak mesra alam. Ya, ini perkara-perkara yang kita sama-sama perbaikilah. Ya. Kemudian mari dia kata selawat ke atas Nabi selepas bacaan tasyahud. Yang tu kita tengok insya-Allah bulan hadapan tentang salawat. Ya, jadi selawat ni juga adalah rukun. Sekadar mana rukunnya, bagaimana bacaan selawatnya yang terbaik. Yang tu insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan membincangkan perkara ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lebih kurang begitulah sebagai peringatan kita pada pagi ini tentang bacaan tahiyat dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya supaya ia menjadi bertambah baik dalam kehidupan kita menguruskan solat yang merupakan perkara yang utama dalam hidup sebagai seorang Islam. Jadi jumpa lagi pada masa akan datang. Saya mohon maaf kalau salah dan silap. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan hadirin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sama.